bising Ashida kau punya tu. Kita agak nak siap. Okay, hai korang. Oh, dia kurang ke sini. Jom kita main masak-masak. Hari ni tak payah tengok muka Kak Ayas lah ya. Hari ni kita tengok kuali. Izinkan Encik Ikan jadi pengganti diri Kak Ayas. Masak kari ikan. Mula kita panaskan dulu kuali. Okey tak? Okey tak korang? Siapa yang join tu? Aku pun muskil juga. Join tak nak komen. Hai, cuba komen sikit. Jing. Minta tolong komen. Okey, panaskan minyak. Dengar jelas tak suara? Video jelas tak? Hai. Okay, kita nak masak simple je kari hari ni. Sebelum tu Kak Ais ada bawang yang dah dipotong, bawang merah, bawang putih dengan halia. And then kita ada kayu manis, bunga lawang dengan hal bercampur. Dan semestinya daun kari. Kak Ais tak pakai santan tau. Tapi hari ni Kak Ais nak buat kari yang tak guna santan. Okey, minyak dah panas. Hai Mira. Thank you join Kak Ais. Resepi kita hari ni simple sangat. Kak Ais tak pandai masak, tapi bolehlah jadi inspirasi pada orang yang baru nak belajar masak. Okay, bila dia dah panas, kita masukkan. Okay, kita tumiskan dulu bahan hiris tadi. Senang je kalau korang baru belajar kan. Make sure masak karinya tu biar bagi dia masak betul-betul supaya rasa dia sedap. Sebab kalau kari tu, sebut kari tu tak masak betul-betul, nanti dia rasa kari yang tak masak lah, senang cerita. Kalau orang yang dah biasa masak kari sedap, biasa masak kari komplit, bahan dia semua kan yang tip top, mesti rasa Kak Ais masak macam tu je. Tapi ada aku kisah. Taklah. Ini resepi biasa simple je kan. At least kita lepas makan satu keluarga okey lah. Okey, masukkan halba campur tadi. Halba campur ni Kak Ais belajar daripada kawan Indian. Dia cakap halba campur ni sedap bila kita masukkan dekat kari. Dan yang Kak Ais jumpa dia ada untuk kari ikan. Kari ikan kalau tak silap. Dia ada macam halba-halba dia warna putih macam tu. Nanti Kak Ais tunjukkan Okey, Kak Ais tambahkan sikit bawang blender. Nak bagi dia pekat. Terbalik ni. Dia terbalik tangan aku. Alright. Done. Okey, kita tumiskan dia sampailah
Naik bau. Dah sedap bau dia. Aku blend bawang pun tak lumat. Alright. Go, go, go. Daun kari. Daun kari, daun belacan. Mana ada daun belacan? Belacan tak ada daun, dek. Anak Kak S kata daun belacan. Hai Mahani. Thank you, John. Mani. Itu siapa? Kawan Mama, bukan Cikgu Mahani. Dia tanya, Mahani tu siapa? Sama, tapi orangnya lain, dek. Nama je sama. Okay, kita tumiskan dia. Sampailah dia naik bau, sampai dia layu. Siapa yang online tu? Noli. Noli kat rumah ke? Jiran Kak S belakang rumah. Dia suka join. Terima kasih tau Noli. Okay, gini je kawan masak kari. Jangan susah-susah. Korang kalau tak pandai nak masak sesuatu, sekarang kan senang. Google aja, semua ada. Semua keluar kat situ. Nak masak apa? Masak kepala kambing pun ada. Ya ke? Entahlah. Cubalah cari kalau ada. Okay, thank you yang join Kak S hari ni. Korang boleh share. Kok ada kawan kita yang baru je masak kari. Ataupun dia masak kari tak jadi-jadi. Lepas tu dia nak masak kari, bahan tak cukup. Kak S ni bahan tak cukup sebab tak ada sayur bendi. Dah mula masak kari apa Kak? Kak masak kari ikan. Kejap nak ingatkan nama dia. Ikan tuna. Nak cakap ikan tongkol pula. Bukan, dia bukan ikan tongkol, ikan tuna. Kalau nak tahu beza ikan tuna dengan ikan tongkol, badan dia macam sama. Tapi kita tengok dekat sirip dia, sirip tepi. Ada kepala dia. Kejap saya tunjukkan kepala ikan. Noli buat apa? Apa dia? Okay, ikan tuna ni dia lembut sikit daripada ikan tongkol. Kalau ikan tongkol ataupun ikan tenggiri, dia agak keras kan. Ikan air kata orang pantai timur. Dia ikan tuna dia lembut. Lepas tu sedap lah kalau kita masak tu. Sebab tu Kak S suka dan pernah juga buat laksa pakai ikan tuna. Okay, ni contoh kepala ikan. Benda ni lah yang bezakan antara ikan tuna dengan ikan tenggiri ke ikan tongkol ke. Dia punya ni panjang tau. Dia panjang, dia kan potong. Dia panjang. Kalau ikan tongkol dia pendek je. Yang tu dia agak keras. Ikan tuna dia panjang. Yang ikan tuna ni dia lembut. Ni Kak S masak kari ni hanya untuk kuah. Sekejap. Susah bila tak ada orang pegang. Okey, kita masukkan serbuk kari. Yang ni Kak S nak gerai serbuk kari. Apalah. Serbuk kari. Hari ni Kak S try serbuk kari cap O. Ada O kat situ, huruf O. Dia orang kata sedap. Tak ada buat apa Kak, duduk berehat. Okey, tak apa Noli, take rest. Dah memang time rehat kan. Ni adalah serbuk kari ikan. Dia boleh masak udang, ketam dan ikan kering. Tapi aku masak ikan basah. Tak apalah kan, cita rasa masakan Melayu cap O traditional. Sekejap Kak S tengok. Dia keluaran Bumi Putra Muslim. Duk kata dah sedap. Huyo. Kita tengok dia keluar dari mana. Dia keluar daripada Bukit Kayu Hitam, Kedah. Siapa dah biasa pakai ni, dia tahulah macam mana kan. Kak S baru nak try hari ni. Sebelum ni Kak S pakai babas. Babas. Sebelum ni pakai babas, tak pakai yang ni lagi. Okay.
Hai Kak Tun. Kak Tun mesti lagi terror memasak. Masak punya live masak lah hari-hari ni. Yang lebih-lebih tadi jangan buang sayang-sayang. Kita buat sini, lepas ni nanti kita masukkan dalam. Kita rebus lah. Kita masak sampailah serbuk kari tu betul-betul masak sampailah naik minyak kata orang. Bahan nak masak kari simple je. Okey, bahan nak masak kari ni simple je. Alah, tak sukalah nak masukkan dalam freezer je. Apa tu Kak? Oh, saya faham. Mesti beku kan saya punya kuali. Kuali saya batu Kak. Patutlah beku. Kak Haya. Itulah saya suruh Kak pindah. Melah pindah Kuala Selangor je Kak. Dekat sikit. Nanti kita boleh main masak-masak sama-sama. Hai Mami Shida. Thank you join Mak hari ni. Mak masak kari, Dek. Baru betul kan? Mak masak kari, adik goyang kaki. Korang tak nampak muka Kak Yas kan hari ni ya? Korang tengok je kuali ni. Hari-hari kita tengok muka aku nanti bosan pula. Okay, kita tumiskan dia sampailah dia naik minyak. Tapi sebab kuali Kak S ni dia tak melekat. Bila kita tak pakai minyak pun, tak payah pakai minyak yang banyak, dia tak menghanguskan pun. Dia tak menghanguskan rempah tu tadi. Elok je. Kalau korang tak ada lagi kuali yang tak melekat macam ni, tak apa. Guna je kuali biasa pun boleh. Make sure minyak tu banyak lah. Sampai dia boleh goreng serbuk kari ni tadi bagi masak. Nanti, bila dah masak kari tu, korang cedok atas dia perlahan-lahan, buang semula minyak tu. Sebab kalau tak masak nanti tak sedap kita punya kuah kari. Lepas tu kalau kita tak buang pula minyak tu, nanti kita rasa ya Allah ya Tuhanku banyaknya minyak nak makan kan. Macam geli pula. So itulah dia tekniknya. Okay, bila dia dah macam agak nak masak, kita masukkan tahu yang tadi balance serbuk kari tu. Balance serbuk kari tu sayang, jangan buang. Kita tumiskan lagi, bagi dia masak lagi. Kecil cakap malam. Jadi sekejap je. Ikan tuna ni dia lembut tau. Nanti masak pun sekejap je, tak payah lama-lama. Janji nampak dia dah masak okey lah. Kalau macam ikan tongkol tu macam ambil masa sikit kot. Kak S memang tak pandai masak ikan tongkol tu. Tak sedap, dia hanyir. Korang ada petua tak? Macam mana nak bagi tak hanyir ikan tongkol? Kalau ada korang tulis kat komen Okay, yang best ni kan kuali ni. Dia minyak dia tak berapa nak ada sangat. Macam tu. Tapi okey lah, not bad. Sebab dia tak melekat dan tak menghangitkan Kak S punya rempah tadi. So korang boleh je terus guna kuali ni. Kuali ni kuali granite. Siapa yang baru nak bertukar kuali tu, kuali granite adalah yang best, yang terbaik. Setakat Kak S pakailah. Tapi yang ni jenama ni lah. Kalau jenama lain tak pandai, tak berani pula nak jamin. Tapi make sure jangan tinggal. Walaupun dia tak melekat, jangan tinggal. Nanti dia akan buat hangit juga. Dia akan hangit juga. Okay, kita masukkan sikit air asam. Asam Jawa. Jangan banyak sikit je. Salah.
Susah benar nak gerakkan dia. Okay guys, masak hari ni kari tanpa santan. Konon-kononnya tak nak banyak makanan berlemak, sebab petang nanti nak buat bubur jagung. Bubur jagung kalau tak ada santan tak jadi bubur kan. So nak kurangkan makanan berlemak lah katanya. Dia pun masaklah kari tanpa santan. Padahal kelapa dia habis. Kelapa habis, nak parut tak boleh. Okay, kita letak lagi sikit air supaya dia masakkan kita punya serbuk kari. Satu lagi nak pesan. Satu lagi nak pesan kat korang. Bila kita kan duduk kat dapur, make sure kulit muka kita terlindung daripada haba ni. Dia ada perisai daripada haba dekat dapur, supaya kulit muka kita tak semakin kusam, tak semakin kasar, dan tak ada dark spot ataupun jeragat. Kalau dah ada dark spot ataupun jeragat, dia tak membiak dan merebak. Okay, make sure SPF dia 50 ke atas. Selingan, jangan marah nanti kata mak tak pesan pula. Lamanya lah sudah punya mesin basuh ni nak mampus. Okay, kita tunggu dia naik minyak. Tunggu dia pecah minyak. Macam mana nak tahu dia pecah minyak? Mari kita zoom. Gitu. Dia akan nampak kat lubang-lubang ni dia naik minyak dah. Kan? Boleh jelas tak Syida? Syida ke siapa? Noli. Jelas tak? Tunggu dia naik minyak. Proses menumis rempah ni dia ambil masa sikit, sebab kita nak bagi dia masak. Kalau sekejap sangat nanti tak sedap rasa rempah, tak masak, rasa rempah mentah. Dia memang tak melekat, tak hangit, tapi jangan tinggal. Kalau tinggal dia tetap akan hangit, dia tetap akan hitam. Okay, kita boleh letak air, tambahkan lagi. Ini cara Kak S tahu. Kalau korang ada cara yang lagi baik, tak payahlah tiru yang ni. Dia mak akan ambil masa lama sikit ya, biar dia masak betul-betul. Tak, nanti tak best kita punya kuah kari tu rasa rempah mentah. Okey, dah nampak minyak-minyak dia tu. InsyaAllah dah masaklah serbuk kari kita. Dah masaklah serempah kari kita tadi. Okay, Kak S semua ada kepala, ini ekor. Makanlah seorang sikit. Taklah, sebenarnya ada lauk lain. Yang ni hanya untuk jelas ya Noli. Terima kasih. Thank you sangat dia komen Kak S. Semoga awak sihat, awak murah rezeki.
Okey, kita bagi kuah. Kuahnya tak payah banyak lah. Sebab kita tak pakai santan. Kalau kita pakai santan, okeylah kan dia pekat. Nanti ni nampak cair sangat. Itulah tips dia. Kuahnya tak payah banyak. Bahan dia tadi samalah macam orang lain masak juga. Alah, korang semua dah tera dalam ni. Ken. Lagi-lagi Kak Haya tu. Mana Kak Haya? Kak Haya ada lagi tak? Mami Syida tu. Dia pandai je masak tu. Lagi siapa ni? Kak Tun. Lagi siapa? Noli. Mesti dia pun pandai masak ni. Mahani lagi lah. Mira ni. Mesti pandai masak. Kak Haya, tak apalah walaupun saya beku Kak dalam tu. Sebab Kak dah tera masak dah. Terima kasih Kak join saya. Okey, ini kari tanpa santan kita. Ikan tuna ni dia sekejap je masaknya, tak lama pun. Kalau ayam kan kita nak kena tunggu lama sikit. Ikan tuna ni dia sekejap sebab dia lembut, isi dia lembut. Biasanya seekor ni dekat-dekat sekilo lah. Sekilo harga dia hari tu Kak S beli RM14. Dia tengok saiz juga. Macam ikan kembung. Ikan kembung pun kan tengok saiz. Kalau besar mahal lah sikit. Okey. Boleh kena ambil garam ni? Tak boleh. Dah banyak kita masin. Nanti kata nak kahwin. Okey, korang boleh je letak garam. Kadang-kadang Kak S letak selepas matikan kan. Ni nanti nak rasa, kita letaklah dulu. Tak apalah, kira halal lah tu. And then kita potongkan tomato. Kata orang tua-tua dulu kan, jangan nyanyi kat dapur, nanti dapat suami tua. Betul ke? Sorry. Dah kahwin tak apa kot ya, kalau nak nyanyi. Okey, kita tambahkan ni ada air bawang tadi. Kat S guna je, tambah je sebabnya sayang. Kita tunggu sampai dia kering. Kita nak bagi dia masak betul-betul. Sebenarnya aku lupa air bawang itu. Tapi enggak apa-apa, boleh je masukkan. Jarang masak tengah hari, masak malam je. Oh, Noli masak petang ya? Untuk makan malam je ya Noli? Okey, nanti kita rasa apakah rasanya. Rasa sedapkah? Rasa gembirakah? Kak S memang suka ngelap. Korang ada tak tabiat begitu? Belum siap masak lagi dah sibuk mengelap. Aku tak boleh tengok dia merecik-recik. Lepas tu kita nak bagi dia rasa lagi sedap. Kak S pakai ni, apa namanya? Cukup rasa sikit lah. Kata cukup rasa je. Okey, kari kita dah nak siap. Korang nanti share ya untuk kawan-kawan yang baru nak belajar masak kari. Okey, lepas ni Kak S nak goreng ayam pula. Untuk
budak-budak tu kan susah pula nak makan ikan. Kak Haya dah masak ke? Mami Syida tu dia dah masak ke tu? Mami Syida. Oh, Mami Syida. Kak Esther ni nak order lokcing Mami Syida. Noli nak makan lokcing Noli. Si Syida tu dia jual dekat taman. Sekejap, taman apa ya dia tu? Taman Sirambai. Mami Syida. Syida, tepek sikit harga dia berapa? Not bad kan? Kak Esther punya kari. Cik, sendiri masak, sendiri puji. Kita rasa pula. Sekejap, tunggu dia pekat sikit. Takut garam ni kan. Alhamdulillah. Belum makan lagi dah kenyang. Ambil bau je kata Piramli. Ambil bau pun kenyang. Nampak ikan ni dia dah masak. Dah masak isi dia. Okey. Dia cepat sebab dia jenis yang lembut. Nampak tu? Alright. Jelas ke tak jelas? Kita potong yang ni untuk menunjukkan dia cepat masak. Tara. Boleh zoom. Kita tengok dekat ikan. Ni ikan ni isi dia. Ini pun isi dia. Nampak kan? Dah hitam. Terbalikkan dia. Kalau bahagian ekor ni, isi dia kan tebal. So, kita kena bagi lama sikit lah yang ekor. Kalau kepala, tak ada masalah. Dia dah masak dah kat situ. Okey, dah siap. Mama masakkan. Budak ni suka sweet-sweet. Hai Nuraisha Zainul. Terima kasih join KS masak kari. Sempoi je ni. Allah, berasap lah pula. Kecilkan sikit apinya. Thank you Nuraisha Zainul. Korang minta like sikit. Minta like, bukan sikit, banyak. Bagi like banyak. Love ke, like ke. Jangan marah pula. Jangan pilih emoji marah pula. Okey, nampak? Kita nak tunjukkan dia walaupun tak ada santan, dia taklah cair macam air, dia tetap pekat juga. Ni ala-ala apa? Kari dekat Penang. Teringat kari tu lah ni punya pasal. Dia tak pekat sangat. Dia cair tapi sedap. Harap-harap lah kan. Ambil aura sikit. Harap-haraplah kari Kak S ni sedap macam tu juga. Thank you Noli. I like. Yang lain. Alah, bagilah Kak S like sikit. Okey, Kak S nak tambahkan tomato sebab Kak S tak ada kacang bendi. Kita masuk je. Dia suka makan ni. Tapi anak Kak S yang kecil tu, si Hilmi tu, dia suka makan mentah. Makan tomato mentah-mentah. Hari tu Kak S pun pelik juga. Bila masuk pula budak ni makan tomato mentah. Dia tengok mak dia makan kan, dia pun ikut makan. Okey, dah siap. Bila kari dah masak, kita letak lagi sikit daun kari supaya sekejap basuh sikit. Terpesona aku. Kita lurutkan sikit. Dia nampak fresh gitu. Kari kita cantik. Ada daun kari fresh.
Yang tadi yang kita tumis tu dah bau masa kita menumis. So yang ni kita bagi bau daun kari bila dia dah masak pula. Yang ni Kak S belajar daripada chef Rosli yang dia ada akademi kulinari dekat Tanjung Malim tu. Macam itulah dia kata dah masak nanti letak lagi daun kari supaya bau daun kari yang baru ni kan bau dia lain kalau dah hangus pula. Kalau kita dah tumis tadi dia dah tak bau dah. Itu masa kita tumis tu kita bagi jiran-jiran kita bau. Kita bagi jiran-jiran kita bau. Kalau daun kari yang fresh yang kita masukkan ni adalah untuk kita pula ambil bau. Dah siap dah kari Kak S tu. Mari kita rasa sedap ke tidak. Okey, nampak tak tekstur dia? Tidak terlalu cair. Kalau korang nak buat macam itulah cara dia. Serbuk kari tu lebih sikit. Barulah namanya masak kari kan. Kalau kari pun, kalau serbuk kari sikit, apa nak dikarikannya. Okey, guys, rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Cukup rasa. Cukup masin. Macam nak letak tambah garam lagi sikit. Okey, dah siap. Bila dah siap, kalau korang ada kacang bende, bolehlah masukkan time ni. Sekejap je kacang bende tu pun supaya nanti dia rasa macam masih rangup lagi kacang bende tu. Okey, bahan dia senang je kan tadi. Okay, siapa yang baru tengok, boleh ulang semula tengok. Kak S akan share. Mesti sedap ni. InsyaAllah Noli, Allah bagi sedap. InsyaAllah. Okey, dah siap. Kak S nak tambah sikit garam. Macam kurang masin. Jangan masin-masin. Okey, sikit je. Biasa kalau Kak S letak garam macam tu kan, nanti husband Kak S dia kata apa? Letaklah ratu-ratu. Senang nak gaul. Ya ke? Kak S buat macam ni je. Baiklah bos, cakap kat dia. Tapi daun kari ni sebab dah petik semalam dia tak best dah. Malas nak pergi depan. Padahal bukannya lah jauh sekangkang kera je, tapi malas ni ya Robi. Malas tau Kak S korang ni. Okey, dah siap. Inilah dia kari ayam. Siapa nak ambil gambar? Ayam lah pula. Kari ikan. Yang ni kepala ikan. Kepala ikan tuna dengan ekor ikan tuna. Kira seekor. Kira seekor lah kan? Alright, korang. Alamak. Sudah. Kakak aku punya tu pun dah siap. Mesin basuh. Mesin basuh. Yelah. Budak perempuan tu dia. Dia suka sangat membasuh. Okey. Nak tunjuk muka Kak S. Tapi bersepah. Ya Allah. Okey, sekian tadi kita punya resepi kari. Puluh-puluh. Make sure korang kalau kat dapur pakai sunblock yang cukup. Jangan pakai sikit sangat, jangan kedekut sangat. Nanti kalau kulit muka kita dah kusam, dah kasar, dia akan makan masa untuk pulih dan akan makan banyak wang untuk repair. Okey? Tu Kak S dah hadapi. So korang jangan sampai jadi macam tu, right? Okeylah. Terima kasih yang join. Sekejap Kak S baca satu-satu. Siapa ni tadi? Mira Humaira, Mahani Hani, Nolili. Nolili ni jiran Kak S. Terima kasih sangat. Kak Haya. Masak apa tu Kak S? Kak Haya saya masak ikan tuna kari. Kak Tun. Dan Mami Shida. Mami Shida, teringin nak rasa lokcing. Hari ni ada tak? Lepas tu Nuraisha Zainul. Nuraisha Zainul pun selalu support Kak S. Dia sangat supportive. Thank you. Selamat menjamu selera kata Noli. InsyaAllah. Terima kasih Noli. Terima kasih semua. Assalamualaikum.